Dan kita mutekan dulu mikrofon tuan dan puan. Walau macam mana pun, kalau ada soalan boleh unmute-kan dan bertanya jika memerlukan penerangan dan pencerahannya. Dan teruskan kongsikan skrin seperti biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana futuhal arifin wa razuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir bi kitabika abasarana washrah bi sudurana wasta'mil bi abdanana watli' bi alsinatana وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sekali lagi kita memulakan perkongsian kita pagi ini dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang kita tidak mahu kita termasuk golongan yang Allah kita kata kita adalah di antara mereka-mereka yang tidak bersyukur, ya. Kalau tak dengar, okey, cuba cek dengan kawan-kawan kita ada dengar ke tidak. Dengar. Jelas. Masalah. Ada juga yang tak dengar, ya. Itu kena cek lah, ya. Kalau semua tak dengar tu mungkin ada masalah mikrofon saya ke, tapi ramai yang dengar tu. Okey, kita masih lagi dalam memperkongsikan ya, kenapa dia ke sini, nanti kita keluar pada sini dulu, tambah perancang. So ke sini kot, back. Kita masih lagi berkongsikan ayat yang ke-8 dan ke hari semalam kita telah habis membincangkan sebahagian daripada ayat itu, iaitu billahi wa bil yaumil akhiri, dan kita telah menerangkan dalam komponen ataupun bahagian ayat ni terdapat beberapa pertalian yang mengikat kalimah dengan satu kalimah yang lain, ya. Pertama sekali, billahi ini adalah pertalian yang dipanggilkan jar wa majrur, ya. Billahi, bi adalah harfun jar, kemudian Allahi adalah isim yang majrur, jadi dia terikat dengan pertalian yang dipanggilkan jarun, ya. Jarun, kalau nak bunyikan dia jarun wa majrurun. Jarun wa majrurun. Kemudian dia ada terdapat waw di sini, waw atifah. Jadi ada satu lagi pertalian di antara billahi dengan bil yaumi ni, ya. Dia adalah apa? Ma'tuf, ya. Pertalian dia apa? Terdapat sini satu tambahan kepada kalimah sebelumnya, ya. Kalimah sebelumnya ialah billahi, kemudian ditambahkan oleh waw atifah ni, iaitu bil yaumi. So bil yaumi ni adalah tambahan kepada billahi. Jadi bila ada tambahan, kita panggilkan pertalian tu sebagai yang kita boleh fokus kepada, bila kita menerangkan pertalian tu, kita fokus kepada tambahan tu dulu, ya. Tambahan tu ialah bil yaumi yang kita panggilkan ma'tuf. Ma'tuf
Dan ma'tuf mesti ada kalimah yang dimaktufkan. Maktuf alaihi, yang ni dipanggilkan maktuf alaihi, yang tambahan yang dibuat ke atasnya. Itu maksudnya. Tambahan yang dibuat ke atasnya. Yang inilah yang kita tambahkan tu dengan bil yaumi. Ya. Kemudian bil yaumi ni dia pun seperti billahi, dia adalah jar wa majrur. Itu pertalian yang ketiga ya di dalam komponen yang kita kotakkan sekarang ni, iaitu pertalian jar wa majrur. Maknanya sekarang terdapat dua pertalian jar wa majrur. Pertama billahi, kedua bil yaumi. Jadi bila kita lihat pertalian yang ni sama dengan pertalian ni, itulah yang dipanggilkan penyelarasan. Penyelarasan tu dibuat oleh apa? Waw atifah. So kalau berlaku pertambahan dan penyelarasan, bermakna harfun waw tu, huruf waw tu adalah huruf waw atifah. Ya. Kalau dia bukannya tidak berlaku penyelarasan, dia hanya menyambung saja. So kalau menyambung tu kita panggil dia waw istinafiyah. Ya, istinafiyah. So dalam konteks ni jelas dia adalah waw atifah. Kemudian pertalian terakhir ialah al-yaumi dengan al-akhiri ni ada satu lagi ya, ikatan ataupun pertalian yang mengikat dua kalimah tu, iaitu dalam bentuk satu kalimah menerangkan satu kalimah yang lain. Yang tu dipanggilkan as-sifah. As-sifah tu bermakna apa? Isim sifat. Ya, fokus dia kepada isim sifat ni. Al-akhiri ni, apakah fungsi dia? Peranan dia adalah untuk menerangkan al-yaumi ni. Dalam keadaan macam mana? Dalam sifat dia macam mana? Dalam ciri dia macam mana? Dalam rupa dia macam mana? Itu dipanggilkan as-sifah. Jadi, rupa keadaan al-yaumi ni ialah al-akhiri, iaitu yang akhir. Jadi, dia adalah isim sifat kepada al-yaumi. Ya. Jadi bila dia isim sifat, kalau tuan-tuan boleh ingat kembali, dia mesti mengikut, ya, as-sifah ni mesti mengikut al-yaumi ni, al-akhiri mesti mengikut al-yaumi dalam 4 perkara. Barulah dia boleh membentuk pertalian as-sifah, yang ni kita panggilkan al-mausuf. Ya, jadi pertaliannya kita panggilkan as-sifah wal mausuf. As-sifah ialah isim sifat, al-mausuf ialah kalimah yang nak disifatkan tu. Ya. Okey, kalau kita cuba lihat perkongsian kita semalam, ya, kita simpan dia di dalam screenshot, ya, kita buangkan dulu kotak ni supaya dia tidak mengganggu, ya. Malam kita buat, iaitu fokus kepada billahi wal yaumil akhir itu kita kotakkan ya untuk buat highlighting, iaitu kita menerangkan pertalian ya. Pertama sekali billahi, dia adalah jar wa majrur. Ya, kemudian billahi dengan wabil yaumi itu pun ada satu pertalian juga, iaitu yang inilah, dia adalah ma'tuf, iaitu tambahan, ya, fokus kepada bil yaumi itu sebagai ma'tuf, dan ma'tuf alaihi yang ditambah ke atasnya billahi. Ya, dan bil yaumi terdapat juga pertalian, iaitu bi dengan al yaumi ini adalah jar wa majrur. Dan akhir sekali al yaumil akhiri adalah as-sifah wal mausuf. Ya. Mungkin kita bantu di sini untuk mencatatkan apabila terdapat as-sifah wal mausuf, dia juga perlu mengikut
al-sifah kena ikut al-mausuf dalam 4 perkara, 4 ciri-ciri ataupun 4 aspek. Mungkin kita tambah di sini sebagai nota ya, supaya tuan-tuan ingat apabila berlakunya sifah wa mausuf ya, al-sifah al-akhiri ni mesti mengikut al-mausuf ni dalam 4 perkara ya. So kita catatkan dekat tepi sini, minta-minta dia mencukupi ya, kita buat nota lah ya, nota pengikutan tu dipanggilkan ittiba. Saya gunakan rumi lah ya, ittiba. Ittiba makna dia ikutan ya, apa dia kaedahnya dipanggilkan ikutan ya. So ikutan mesti ikutan al-sifah mengikut al-mausuf ni mesti berlaku dalam 4 perkara. Yang pertama sekali, kita ambil yang senang dulu, yang kita boleh nampak ya. Yang kita boleh nampak. Pertama sekali, dia ada alif lam ta'rifah. Di sini pun alif lam ta'rifah. Ya. Yang tu kita panggilkan at-ta'yin. A-T, lepas tu ta'yin, T-A-Y. At-ta'yin ni apa dia? Dia sama ada ma'rifah atau nakirah. Ini dia kena ikut. Ya, kalau bermakna kalau mausuf dia ma'rifah, sifah dia mesti ma'rifah. Kalau mausuf dia nakirah, sifah dia mesti nakirah. So dalam konteks ni dia adalah al-yaumi adalah sifat ma'rifah, sebab itulah al-akhir ni dia ma'rifah. Itu dipanggilkan at-ta'yin ya. Okey, yang kedua ambil yang senang dulu ya, yang kita boleh nampak ya, yang boleh jelas kita lihat, iaitu i'rab dia. I'rab kena ikut. Ya, i'rab dalam konteks ni i'rab dia apa? Al-yaumi adalah majrur, jadi kena juga majrur. Mim baris bawah, ra kena baris bawah. Itulah ittiba ya, dia mengikut. Dia tak boleh al-yaumil akhiru, tak boleh. Al-yaumil akhiru tidak boleh. So kena al-yaumil akhiri. Ya, i'rab kena ikut. Dan yang ketiga yang dia mesti ikut ialah okey. Okey, kita i'rab kalimah lah ya. Ataupun i'rab mausuf lah, mausuf. Dia kena ikut i'rab mausuf dia tu. Okey, ketiga dia kena ikut jantina. Jantina mausuf. Mausuf, mausuf bukannya you ya. Wow, W. Okey, bermakna apa? Mungkin kita masukkan dalam konteks yang ni ialah apa? Di sini tadi mausufnya ialah majrur. Jadi dia kena ikutlah. Okey. Jantina pula dalam konteks ni al-yaumi ni ialah muzakkar. MU. Jadi bila dia muzakkar, jadi al-akhiri adalah juga muzakkar. Ya. Kalau muannas kita akan lihat al-akhirah, ada ta marbutah ya, itu dalam bentuk muannas ya, kalimah yang muannas. Itu bermakna kalau dia gunakan al-akhiri itu maknanya mausuf dia adalah jantina muzakkar. Dan akhir sekali yang keempat, bilangan kepada mausuf ya, bilangan. W, kita besarkan S ni ya tuan-tuan dan puan-puan, ialah sebab short ya, tengok mausuf ada short, bukannya sin. Kalau kita gunakan S kecil, dia sin. Sebab tu penulisan Romanize ataupun Rumi kaedah QHS ya. Ini kaedah QHS ya. Tuan-tuan tak jumpa tempat lain ya, dalam buku-buku lain ke.
ataupun dalam apa? Dalam bahasa pun tak jumpa ya. Dia tidak guna, ini kaedah QHS sahaja ya. Dan kita ada sebab kita nak menggunakan tu, sebab kita nak pastikan rumi dia tu juga mewakili jawi dia. Jadi kalau short kita tulis S besar je, merupakan short. Kalau sin dia akan jadi S kecil. Dengan pada itu bila kita membaca rumi tu kita dah dapat ya membezakan huruf hijaiyah tu, jadi kita akan fokus kepada makhraj dan sifat huruf yang kita sebut itu ya. Mausuf dalam konteks ni bilangan al-yaumi adalah singular lah ya, iaitu mufrad. Bukannya jamak ya. Kalau jamak al-yaumi apa dia? Yaumun jamak dia ayyam ya. Ayyam itu jamak dia. So ini jelas al-yaumi adalah mufrad. Bila mufrad jadi yang al-akhiri ni pun bilangan kepada isim sifat tu juga ialah mufrad. So 4 perkara ni akan berlaku untuk membentuk pertalian yang dipanggil as-sifah wal mausuf ya. So kita turunkan Prof, tumpang tanya Prof. dia. Nak tumpang tanya. At-ta'yin tu istilah ke apa? Membawa maksud? Istilah lah yang ciri kalimah tu sama ada dia isim makrifah ataupun nakirah. Okay. Kalau nakirah dia tidak ada alif lam ya. Contohnya dia akan jadi apa? Yaumin. Yaumin dia nakirah. Itu aspek ta'yin lah. Jadi kalau sini yaumin, sifat dia akan jadi apa? Akhirin. Akhirin. Dia tidak ada alif lam ta'rifah. Dia itu kalau nakirah. Tapi dalam ni dia ada alif lam ta'rifah menunjukkan ta'yin dia ialah ma'rifah. Jadi mausuf dia adalah isim ma'rifah. Maksudnya topik tu, tajuk ma'rifah dengan nakirah tu dia dalam kategori dia. Maknanya ta'yin ni adalah satu kategori lah. Salah satu pada kategori ataupun ciri kalimah ialah at-ta'yin, iaitu sama ada ini untuk kalimah isim saja ya. Kalimah fi'lun tak ada. Okey. Terima kasih Prof. Okey. Turunkan sikit ya supaya dia tak mengganggu nota yang lain tu. Ini nota tambahan ya untuk kita kemaskan lagi ya pembelajaran kita dan kita boleh simpan dia ya. Simpan dia untuk kegunaan lain kali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau nak screenshot sekarang pun boleh lah ya. Okey. Jadi kita teruskan dengan sambung. Kalau selesai bermakna apa ya? Bermakna kita sudah mengenal kalimah-kalimah yang kita bincangkan dan kita kongsikan itu. Kita boleh sepatutnya sudah menterjemahkan ya. Menterjemahkan. So, kita cancel dulu drawing ni dan kita pergi kepada ayat itu tadilah. Ayat tu ya. Jadi sampai ke akhir ini sepatutnya kita sudah boleh menterjemah. Itulah tujuan QHS Academy ni ya. Tujuan akademi nanti nak membimbing tuan-tuan dan puan-puan semua sehingga boleh menterjemahkannya walaupun kita tidak tengok terjemahan. So mana kalau kita tengok terjemahan tu sebagai check and balance saja ya. Sebab kita nak memahami ayat Quran apabila kita membaca ayat itu sendiri dalam bentuk Quranan Arabiyan. Quranan Arabiyan, bukannya baca terjemahan. Sebab terjemahan bukannya Quranan Arabiyan ya. Maknanya kalau kita tekan sini tuan-tuan akan dapat dia punya terjemahan. Ya, dan maknanya kita memaham tadi bukannya kita faham Quranan Arabiyan. Kita faham kita baca terjemahan. Iaitu di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat sampai sini. Itu bukannya Quran. Ya, bukannya Quranan Arabiyan. Yang Quranan Arabiyan bukan yang ni. So yang kita nak faham ni bukan baca ni itu yang kita nak bawa. Yang berbeza ya daripada kebanyakan biasanya kita kata nak faham
kita tengok terjemahan. Itu cerita lama, cerita 20 tahun dulu. Sekarang ni kita nak bawa ke new era of Quran. Maknanya daripada Nabi lagi dulu membaca Quran bukannya membaca terjemahan. Nak memahami Quran adalah apa? Kita baca ni. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, ni kita faham membaca kalimah ini, ya, diturunkan dalam bahasa Arab, ya. Dan Allah kata inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun, ya. Macam tu yang masukkan. Maknanya kita wa minan nasi, kita tahu apa makna dia. Sebab apa kita tahu? Sebab kita dah mengupaskan 8 aspek kalimah tu. Sebab tu kita boleh menterjemahkan dia. Man yaqulu, kita sudah kenal dan boleh menterjemahkan, iaitu ya, barang siapa ada yang berkata amanna, kami telah beriman, billahi, dengan Allah, wa bil yaumil akhiri, dan juga dengan hari akhirat. Itulah terjemahan dia daripada wa minan nasi, ya. Okey, so hari ni kita sambung sikit lagi, ya, iaitu wamahum. Wamahum, ya, kita boleh buat satu-satu. Wama ni, ya, kalimah seterusnya, iaitu kalimah yang berapa? Nak tahu, tekan saja di sini, ya, tekan saja. Dia tulis iaitu kalimah yang ke-6 yang kita nampak di situ, ya. Kalimah yang ke-6 di dalam ayat ke-8 dalam surah ke-2. Bermakna wama ni adalah satu kalimah. Tapi wama satu kalimah tadi adalah dibangunkan daripada 2 kalimah. Ya, bermakna ada 2 komponen di situ. Ya, 2 komponen. Komponen dia ialah app ni sepatutnya dia warnakan berbeza, ya. Tapi yang ni dia tidak berbeza. Sepatutnya berbeza lah, ya. Wa ni satu komponen dipanggilkan ke, di situ dia tulis apa tu? Partikel keadaan. Ya. Partikel keadaan. Apa maksud partikel keadaan ni? Partikel keadaan ialah harfun haliyah. Ya, harfun haliyah ialah ha, alif, lam, ya, ta marbutah. Nanti kita akan ambil bantuan daripada Lexilogos untuk menerangkan di sini, ya. Kemudian ma ni dia kata partikel negatif. Bila partikel tu maknanya harfun lah, ya. Jadi ini harfun nafiyah. So satu harfun haliyah, yang kedua ma adalah harfun nafiyah, ya. So bila harfun haliyah, ya, walaupun makna dia boleh juga guna dan, ya, tetapi dan ni tidak tepat. Sebab dan ni biasanya digunakan dalam konteks menyambung, ya. Menyambung. Menyambung maknanya apa? Menambah dan menyambung, ya. Tapi keadaan di sini dia bukannya dalam konteks menyambung, dia nak menyangkal. Dia nak menyangkal. Nak menunjukkan keadaan cerita yang disambung ni dalam keadaan berlawanan dengan cerita yang sebelumnya. Itulah konteks haliyah, ya. Apabila keadaan tu dia tidak selaras, dia tidak menyambung dengan nada yang sama, so dipanggilkan haliyah. Ya, kita pergi ke Lexilogos, kita bantukan dia dengan dengan mencuba menaip haliyah tu dengan Lexilogos, ya. Biarkan dulu kotak ni sebab kita masih lagi nak gunakan, ya.
Okey, so yang tadi kita kata harfun haliyah, ya. Gunakan keyboard ni untuk menaik, ya. Ha, ra, fa, harfun. Dia huruf ataupun kita kalau nak lebih tepat, kita boleh terus gunakan waw lah, ya. Wawun, waw, ya. Waw, haliyah. Haliyatun. Kalau itu kita bariskan, dia akan membunyi haliyatun. Ya, hal. Melayu pun kata hal, ya. Hal itu maknanya keadaan. Jadi kita boleh bracketkan dia, kita boleh kopikan bawa ke depan, ya. Copy dia bawa ke tempat tadi, mana dia di sini. Okey, dan kita tampalkan di sini, ambil teks, ya. So kita letak sebelah sini, ya. Ataupun sini pun boleh, letak belah atas sikit, pastekan dia. Itu yang dimaksud dengan haliyah, ya. So bermakna partikel keadaan ni ialah waw haliyah, dan kita boleh arrowkan dia untuk membantu yang mana yang kita maksudkan. Ambil warna hijau, ya. Haliyah ni waw yang pertama ni lah, dipanggilkan waw haliyah ataupun partikel keadaan, ya. Rakan kita tadi kalau yang yang saya tahu tadi nak cuba-cuba agaknya gunakan arrow ni, kalau boleh dia padamkan. Saya rasa saya tak boleh padam dari sini. Boleh, ya. Okey, sebab dia ada bagi dia bersih sikit. Okey, dan yang kedua ialah partikel negatif. Partikel negatif dalam bahasa Arab dia apa? Kita pergi ke Lexicon sekali lagi, ya, dan kita typekan dia. Dia adalah tadi ma, ya. So kita boleh gunakan ma terus. Ma, sebab ma ni di dalam Al-Quran dia banyak fungsi, ya. So sebut boleh ma tu. Ma tu adalah ma nafiyah, yang menafikan, yang menidakkan. Nafiyah, nafiyatun, itu ejaan dia sebenar. Kopikan dia, bawa ke tempat yang sama tadi di sini, dan kita letakkan sebelah dia partikel negatif ni. Ambil teks, ya, dan kita letakkan di sini, pastekan dia, ya. Dan kita arrowkan macam di sini untuk membantunya. Kita ambil arrow warna hijau dan kita buat arrow satu waw haliyah dan satu lagi ma nafiyah. Jadilah, so bila kita mengatakan waw haliyah, biasanya kita tidak memberi makna dan, ya. Dalam app ni dia gunakan dan, ya. Kita biasa gunakan sedangkan. Itu waw haliyah, ya. So kita masukkan sini, kita tukarkan sedangkan. Itu dipanggil waw haliyah, ya. So kita cancelkan dan ni, kita ambil ambil cross ni, ya. Kita tukarkan dan tu kepada sedangkan, ya. Mungkin kita kedekatkan sikit. Sedangkan bukanlah, ini dia bukanlah ni app ni guna, ya. Bukanlah tu, itu yang negatif tu, ya. Dan bukanlah, ataupun kita boleh juga beri makna dan tidaklah pun boleh juga. Dan tidaklah, mungkin kita bantu di sinilah, dan kita letak belah bawah, ya. Dan tidaklah, sedangkan tidaklah.
Kita letak dia belah bawah sebagai kita bracketkan lah, ya, bracketkan supaya ini terjemahan yang kita buat, ya. Yang app ni dia guna terjemahan sebagai dan bukanlah, ya. So yang lebih tepat Prof, ialah Prof, ya, kalau sedangkan tu dia buat tadi padahal. Betul padahal juga pun ke? boleh. Boleh. Ha, Itu pun boleh, ya. Kita menyangkal. padahal dia ada hal tu, itu mana haliah lah tu, ya. Pun boleh juga. Sedangkan atau padahal tidaklah. Itu yang dipanggilkan harfun haliyah ataupun waw haliyah. Okey. Sepatutnya yang ni dia hilang, dia tak hilang. Tapi tak apa. Kita nampak jelas di situ maklumat kepada wama, ya. Satu waw haliyah, yang kedua ialah ma nafiah yang membawa erti sedangkan, ya, ataupun padahal tidaklah. So maknanya apa yang nak diceritakan selepas ayat-ayat tadi adalah sesuatu keadaan yang berbeza daripada sepatutnya. Itulah digunakan waw haliyah. Jadi untuk hari ini kita simpan ni dulu, ya. Kita simpan dan kita akan sambung hari Isnin nanti kepada dua kalimah yang terakhir, iaitu hum bimu'minin, ya. Wa ma hum bimu'minin itu akan mengakhiri ayat ini. So bila kita mengenal kalimah-kalimah tu, jadi kita boleh menterjemahkan keseluruhan ayat tu. Hari ini kita print screen dia. Sorry. Ya, simpan dia. Hingga kalau kita nak gunakan hari Isnin nanti, kita dah simpan dia dalam tu. Mungkin sebelum tu, sebelum kita tutup, kita tengok saja apa yang disediakan oleh satu lagi app, iaitu corpus.com. Tengok apa dia cerita, ya. So yang ni kita boleh padamkan semua. Kita dah simpan tadi, kita boleh dah padam lah. Clear our drawing, ya. So kita pergi ke corpus, tengok apa corpus bantu kita. Kita pergi ke ayat iaitu surah Al-Baqarah dan pilih ayat ke-8. Kita tekan go, ya. Dan kita ambil wama. Okey, wama tadi di sinilah. Tengok di sini bagi 2 color, ya. Sepatutnya macam tu lah. Word grammar, sini wama. So di sini dia cerita apa? Dia ini bahasa Inggeris, ya. CIRC, apa dia? Yang ni circumstantial. Ada sini pun, circumstantial particle. Partikel haliah, partikel keadaan. Ma negatif partikel ialah nafiah, ya. Dan dia juga bantu kita sebelah kanan ni, ya, sebelah kanan kecilkan sikit. Okey. Waw haliah, dan lepas tu negatif nafiah. Ya, sini dia kata bimanzilah, maknanya nafiah yang menyerupai laisa, ya, laisa di sini. So kalau kita tak faham tu tak apa, dia nafiah pun sudah mencukupi, iaitu maknanya partikel yang menidakkan sesuatu, ya, menidakkan sesuatu yang bererti tidaklah, ya. So, ini kalau kita tukar ke Melayu, ni dalam bahasa Inggeris dia terjemahkan sebagai but not, ya. Cuba tukar pada Melayu, dia kata apa? Tetapi tidak. Tetapi pun boleh, ya. So tetapi ini menunjukkan keadaan sesuatu tu yang berbeza daripada sepatutnya. So tetapi tidak pun boleh, bukannya dan tidak, ya. So antara dan tidak yang digunakan oleh app ni tadi, dan bukanlah berbanding dengan tetapi, yang ni lebih tepat daripada
dalam konteks menterjemahkan kalimah tu, ya. Sebab tu kita kena tahu dan kita sepatutnya boleh menterjemah. Sebab kalau kita bergantung pada terjemahan, kita akan dapati terjemahan pun berbeza. Ya, jadi mana satu yang kita nak guna pakai, itu kena ada kepahaman kita sendiri, ya, kemahiran kita. Tidak, nanti kita ikut pun kita confuse. Ini kata dan bukanlah, yang ini kata tetapi tidak. Nanti kita pula pening kepala, ya. Jadi kalau kita ada ilmu tu, kita yang menentukan yang mana yang lebih tepat dalam konteks, ya, penggunaan ayat itu, insya-Allah, ya. Okey, yang ni kita tak payah simpan dengan print screen sebab kita boleh sentiasa boleh gunakan dalam app ni. Kita pergi saja kepada Quran Arabic Corpus ni, ya, insya-Allah. Prof, nak tanya Prof. Ya. Nafiyatun bimanzilatun laisa. Apa tu? Bermakna dia nafiah. Nafiah ni dia, laisa ni makna dia apalah, ya, nafi lah. Laisa ni maknanya tidaklah ataupun bukanlah. Bukanlah, tidaklah. Maknanya dia berfungsi sebagai laisa. Ya. Laisa tu bahasa Arab lah kan? Maksudnya Yalah, laisa bahasa Arab lah. menafikan. Tidaklah ataupun bukanlah. Tengok ayat. Tidaklah atau bukanlah. Okey. Terima kasih Prof. Okay, sama. Okey, kita untuk hari ini kita sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan sambung seperti biasa nanti hari Isnin, ya. Perkongsian kita akan habiskan ayat itu sebelum kita pergi ke ayat yang ke-9 nanti, ya. Jadi pastikan kita mengenal semua kalimah dan kita boleh menterjemahkan kalimah, dan akhirnya kita menterjemahkan ayat itu dan kita ambil ibrah dia, ya. Apakah pengajaran yang kita perlu ambil daripada ayat itu sebelum kita pergi ke ayat seterusnya. Itulah tujuannya kita belajar memahami kalimah dan ayat-ayat Al-Quran ini untuk dijadikan panduan dalam kehidupan kita, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahimna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna.